Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengunjungi channel Cikgu Alias. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share dengan kawan-kawan anda semua. Baiklah, mari kita teruskan. Hari ini kita akan belajar sejarah dengan tajuknya Lagu Kebangsaan Malaysia. Murid-murid semua boleh rujuk dalam buku teks muka surat 134. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan terus bersemangat untuk belajar sejarah pada hari ini. Okey, mari kita mulakan. Sedikit maklumat pembelajaran. Hari ini kamu akan belajar mengenai lagu kebangsaan dan menjelaskan etika menyanyikan dan mendengar lagu kebangsaan, menguraikan peranan lagu kebangsaan dalam membentuk jati diri, menyatakan kepentingan etika ketika menyanyi dan mendengar lagu kebangsaan Malaysia. Pentingnya kita belajar etika dalam menyanyikan atau mendengar lagu kebangsaan Malaysia. Baiklah, sebelum kita mulakan cerita berkenaan dengan lagu kebangsaan Malaysia yang telah kamu sedia maklum, kita nyanyi dulu di sekolah selalu. Kita tengok dulu sedikit sejarah penciptaan lagu. Baiklah, negaraku ialah lagu kebangsaan Malaysia. Lagu kebangsaan merupakan simbol kedaulatan dan perpaduan sesebuah negara. Sejarah penciptaan lagu kebangsaan negara kita bermula pada tahun 1957. Sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita haruslah mengetahui sejarah lagu kebangsaan. Baiklah, lagu kebangsaan ini merupakan simbol kedaulatan dan perpaduan. Ingat tu, kita pegang kepada dua perkara itu, kedaulatan dan perpaduan sebuah negara. Okey? Baiklah, kita lihat sejarah penciptaan lagu ini. Yang pertama, idea untuk mencipta lagu kebangsaan tercetus di kediaman Tunku Abdul Rahman. Idea tersebut lahir sempena menyambut Hari Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Siapakah Tunku Abdul Rahman itu? Benar, Tunku Abdul Rahman itu ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, jadi idea ini tercetus di kediaman Tunku Abdul Rahman lah ketika hendak menyambut Hari Kemerdekaan. Nak sambut dah. Jadi idea itu pun hadir, kan? Sebab masa kita nak sambut, takkan dah tak ada lagu nak kita nyanyikan. Jadi tercetuslah idea itu. Seterusnya, nombor 2, pertandingan mencipta lagu kebangsaan telah diadakan. Namun dalam pertandingan tersebut, panel hakim dapati tiada lagu yang sesuai untuk menjadikan lagu kebangsaan. Dah ada pertandingan, tetapi juri ini dilihat tiada pun lagu yang sesuai nak jadikan lagu kebangsaan, kan? Oleh itu, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan lagu rasmi negeri Perak. Lagu rasmi negeri Perak iaitu Terang Bulan dipilih menjadi lagu kebangsaan. Cadangan disetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Semua raja-raja ketika itu setuju dengan Tunku Abdul Rahman untuk memilih lagu rasmi negeri Perak iaitu Terang Bulan. Hebat orang-orang Perak, kan? Baiklah, Encik Saiful Bahari telah diminta mengubah semula lirik lagu tersebut dan Encik Alfonso Soliano diminta membuat skor muzik. Begitu sejarah dia. Ambil lagu negeri Perak tetapi tukar lirik serta retak musiknya. Baik, mari kita lihat lirik lagu Negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta, rahmat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Ringkas saja tetapi punya makna yang sangat luas, yang sangat banyak, kan? Baiklah, mari kita lihat sedikit beberapa maksud seni kata lagu Negaraku. Yang pertama, memohon rahmat dan perlindungan daripada Tuhan untuk raja supaya selamat memerintah negara. Kedua, menyeru rakyat dari berbagai kaum dan agama supaya bersatu padu dan berkorban untuk negara. Yang ketiga, mendoakan Tuhan untuk keselamatan negara. Baik, murid-murid, cikgu ingin tanya kenapa disebutkan Tuhan, kenapa tak sebut Allah? Kerana di negara kita mempunyai
pelbagai kaum dan agama, tetapi semua orang percaya kepada kewujudan Tuhan. Itulah uniknya negara kita. Sehingga kan di dalam lagu Negaraku tu pun kita dibina dengan begitu baik, begitu teliti, kerana kita ni hidup dalam pelbagai kaum dan agama, kan? Baiklah, kita teruskan. Kita tengok maksud lirik lagu yang dinyatakan seterusnya. Okey, kita ada Agung dan Permaisuri. Agung ini merupakan ketua kepada raja-raja yang ada ataupun ketua kepada semua sultan-sultan yang ada. Jadi rakyat perlu menunjukkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara. Kita tidak boleh cakap sembarangan kepada raja kita, kepada agung kita, kepada sultan kita. Itu nak menunjukkan taat setia kita kepada raja. Lagu Negaraku tu bila dinyanyikan nak menunjukkan taat setia kita kepada raja, tidak berbelah bagi. Seterusnya, setiap rakyat harus berpegang teguh kepada ajaran agama dan taat kepada Tuhan. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Berpegang teguh kepada ajaran agama masing-masing. Okey, di Malaysia semua orang boleh mengamalkan agama masing-masing. Bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Kerana kita semua percaya kepada kewujudan Tuhan. Kita tak macam negara lain yang tak percaya kepada Tuhan. Sebab tu negara kita aman dan bahagia. Seterusnya, melambangkan cita-cita, hasrat dan harapan rakyat Malaysia yang bersatu, maju. Dan seterusnya, rakyat Malaysia yang berbilang kaum hidup bersatu padu dan berusaha mencapai kejayaan. Akan melihat gambar ni, pada hari raya kaum Cina, kaum India pun datang untuk menziarahi rakan-rakan yang beragama Islam menyambut perayaan hari raya, kan? Inilah dikatakan Malaysia hidup dalam pelbagai kaum yang sangat harmoni. Seterusnya, rakyat Malaysia perlu bersyukur, sentiasa bersyukur kerana dilahirkan dalam sebuah negara yang aman dan damai. Negara kita sangat aman, sangat bahagia dan sangat tenang. Okey, hargailah. Sebab itu kita perlu nyanyikan lagu negara dengan penuh semangat, dengan penuh bersyukurnya kerana negara kita ni berada dalam keadaan yang sangat bahagia. Okey. Seterusnya, mari kita lihat etika menyanyikan lagu. Kita dah tahu lagu Negaraku ni sejarah dia macam mana. Kita dah tahu maksud dia yang tersirat, yang tersurat. Kita tengok etika menyanyikan lagu. Bukan boleh nyanyi sembarangan je, kan? Okey, bagaimana nak etika nak menyanyikan lagu? Yang pertama, kena berdiri tegak. Okey, tak boleh sengit-sengit. Kedua-dua belah kaki dirapatkan. Tak bolehlah satu ke depan, satu ke belakang, nak terkangkang ke, nak bertengok ke, nak menonggek ke. Semua tak boleh. Okey. Ketiga, kedua-dua belah tangan diletakkan ke sisi kaki peha dan diluruskan ke bawah. Okey, jangan bermulut tubuh, letak tangan atas bahu kawan, tak boleh. Okey. Yang keempat, menyanyikan lagu secara serentak dan bersama-sama. Jangan seorang menjerit, seorang slow, seorang ke depan, seorang ke belakang, nyanyi tak ikut serentak, tak sama je. Dia macam lembu jatuh, melepek macam tu. Okey. Seterusnya, menghayati seni kata lagu dan tidak menyanyi sambil lewa. Ini penting. Faham betul-betul lirik lagu tu dan jangan menyanyi sambil lewa. Lebih kurang je, lembek-lembek dinyanyikan. Tak nak buat macam rap lah, lanjut-lanjut lah, tak mau ikut betul-betul macam mana yang dia ajar. Okey. Seterusnya, menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Mesti bersemangat nyanyikan lagu Negaraku. Janganlah lembek aja, tak menunjukkan sayangnya kepada negara. Yang ketujuh, menghafal dan menyebut seni kata lagu dengan jelas dan betul. Sebut betul-betul bagi ada rasa semangat ni, ada roh ciptakan negara. Kita kena betul-betul sayangkan negara, nyanyi dengan penuh semangat. Kalau kamu lihat dalam pertandingan bola sepak, bila nyanyi lagu negara masing-masing dinyanyikan, tengok macam mana pemain bola sepak tu dia pegang di dada, ada sampai yang menangis, betul-betul menghayati. Macam itulah sayangkan negara. Okey. Bagaimana pula orang yang kurang upaya, yang tak boleh berdiri? Yang berkursi roda contohnya. Kepala mesti tegak. Selagi dia boleh tegak, tegakkan kepala. Kalau kepala dia dah memang sengit ke kanan, sengit ke kiri, kita tak bolehlah semua luruskan, kan? Biar yang sihat kepala tu, tegakkan kepala. Dan mata mesti memandang bendera, mesti lihat bendera dengan penuh rasa cinta dan kasih. Okey. Yang ketiga, kedua tangan di atas peha dan kaki dirapatkan. Kena macam itulah. Okey. Tangan tak atas peha dan kaki dirapatkan. Okey, baik. Itu bagi yang sihat dan yang
kurang upaya. Inilah etika dia. Supaya kamu bawa ni sampai kamu besar esok di mana-mana saja. Kalau di tempat kerja pun, di universiti ke, di mana-mana saja ada lagu negara aku, berdirilah secara tegak. Kalau tak menyanyi pun, diam. Suara tu perlahan. Etika nak mendengar dan menyanyikan lagu. Okey. Seterusnya, kita lihat lagu negara aku ni dapat membentuk jati diri. Macam mana dikatakan lagu negara aku dapat membentuk jati diri? Lagu kebangsaan telah melahirkan jati diri dalam kalangan masyarakat. Selain itu, lagu kebangsaan juga telah memupuk semangat patriotik dan berusaha untuk mencapai kemajuan. Okey, tak setia kepada raja. Jati diri ni dalam diri kita, kepercayaan kita, ketahanan diri kita. Maksudnya kita tak akan kata apa-apa dekat agung dan permaisuri kita. Kita tak akan kata kepada raja dan sultan kita. Kita sayang kepada mereka, kita tak setia kepada dia. Apa yang disuruh, undang-undang, peraturan yang dibuat, kita akan ikut. Okey. Kedua, berusaha untuk memajukan diri sendiri. Bila kita memajukan diri sendiri, kita akan memajukan negara kita. Kalau kita malas tak majukan diri sendiri, macam mana kita nak majukan negara kita? Kan? Itu dia katakan lagu kebangsaan dapat membentuk jati diri. Selain daripada itu, memupuk perpaduan dan keharmonian. Bila kita dengar lagu negaraku, kita nyanyi dengan penuh keikhlasan, kita akan sayang sesama kita. Walaupun berbeza kaum, agama, bangsa semua, kita akan rasa kasih dan sayang kepada semua rakyat Malaysia. Dan seterusnya dapat meningkatkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Bagaimana lagu negaraku dapat membantu membentuk jati diri. Okey? Baik, seterusnya. Kepentingan etika menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Kenapa pentingnya etika tu? Berdiri tegak, memandang kepada bendera, tangan lurus ke bawah. Kenapa? Apa penting dia? Nak melahirkan individu yang berdisiplin. Kalau lagu negaraku pun kamu tak boleh ikut etika, kamu buat main-main, macam mana nak bentuk disiplin yang baik? Kan? Seterusnya, menghayati maksud seni kata lagu kebangsaan. Pentingnya etika supaya kita dapat menghayati, supaya kita tak fikir ke lain, kita tak tengok sana, tak tengok kiri, kita menghayati maksud tu. Kemudian mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Mewujudkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Semangat patriotisme ni apa? Semangat cintakan negara. Okey, tentunya lambang kemegahan negara. Itulah pentingnya etika, lambang kepada kemegahan negara. Bila di padang atau di mana-mana saja lagu negara kamu memandang, kamu turun berdiri. Bila kamu berdiri, orang lain tengok, oh dia ni baguslah, sayang pada negara dia. Dengar lagu negara ku, turun berdiri. Nampak? Orang akan puji negara kita, bagus rakyat dia. Okey. Kemudian peranan lagu kebangsaan dalam bentuk jati diri. Apa peranan lagu kebangsaan ni dalam bentuk jati diri? Tadi kita tengok lebih kurang bagaimana membentuk, sekarang tengok peranan dia. Yang pertama, sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Bila kamu dengar lagu kebangsaan tu, dia bentuk jati diri macam mana? Kita jadi orang yang sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Kerana apa? Kerana dia sayangkan negara, dia nak bantu negara dia. Okey, kedua, meningkatkan semangat patriotik. Dan tentulah peranan lagu kebangsaan ni bila kamu dengar, kamu terus ingat pada negara, kamu akan sayang, rasa bangga sangat. Okey. Kemudian memupuk tak setia pada raja. Dia dengar tu ada lirik tentang raja kan. Tak setia pada raja tu kan. Okey. Dan yang terakhir, melahirkan rasa sayang akan negara Malaysia. Dia nyanyi lagu negara tu, kita rasa sayang negara kita, rindu negara kita. Kamu tanyalah kawan-kawan, saudara mara yang berada di luar negara, mendengar lagu negaraku, dia rasa macam mana? Rindunya nak balik tanah air. Macam itulah rasa rindu dan sayang tu. Okey. Baiklah, sedikit maklumat tambahan sebelum kita akhirkan pelajaran kita hari ini. Sejarah lagu negaraku, lagu kebangsaan dicipta pada tahun 1957 dan pemilihan lagu ini dibuat oleh bekas Perdana Menteri kita, iaitu Tunku Abdul Rahman Dr. Al-Haj Ibni Al-Mahrum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Irama negaraku dipetik daripada irama lagu Negeri Perak, maksudnya tadi tu kan. Lagu asal daripada lagu Terang Bulan yang merupakan lagu yang amat disukai oleh Sultan Abdullah, iaitu Sultan Perak. Okey, cuba kamu cari lagu Terang Bulan. Okey, ketika bagi dalam ruangan di Pulau Seychelles, Sultan sebut Seychelles, negaraku menekankan taat setia dan perpaduan rakyat untuk kemajuan negara. Lagu ini berperanan untuk membangkitkan semangat patriotik dan cintakan tanah air. Idea untuk kita lagu kebangsaan timbul ketika negara sedang bersiap menyambut hari kemerdekaan. Idea itu tercetus, kita nak sambut kemerdekaan kali pertama ni.
Jadi apa kita nak buat? Terjadilah idea tu nak nyanyikan lagu. Okey, lagu kebangsaan perlu diperdengarkan dalam upacara pengisytiharaan kemerdekaan yang telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Lagu kebangsaan negaraku diperdengarkan buat kedua kalinya selepas detik 12 malam ambang 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pada malam sejarah tersebut, bendera Union Jack telah diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Ya Allah, seronoknya ketika ini kita tak ada, tapi betapa gembiranya bendera negara British itu diturunkan. Naik bendera kita sendiri, maksudnya kita tak dijajah dah. Kita dah berjaya nak uruskan negara kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itulah kita kena perbaiki diri kita, kena maju, kena lebih baik, kena lebih bijak, kena lebih pandai untuk uruskan negara kita. Okey, diiringi dengan lagu kebangsaan negaraku bermula dari detik inilah lagu negaraku terus kekal menjadi lagu kebangsaan negara. Okey, semua ini kita ambil daripada Malaysia 2017 Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita uji sikit minda. Cikgu ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, apakah nama lagu kebangsaan Malaysia? Pasti kamu tahu kan. Kedua, mengapakah tiada lagu yang dipilih daripada pertandingan pencipta lagu kebangsaan yang diadakan? Kenapa ya? Kenapa tak ada yang dipilih? Dah ramai hantar pertandingan tapi tak dipilih. Kenapa? Kamu ulang balik slide tadi, kamu tengok apa jawapannya. Yang ketiga, apakah perasaan anda apabila menyanyikan lagu kebangsaan kita? Cikgu terangkan tadi. Yang keempat, bagaimana cadangan untuk mencipta lagu kebangsaan boleh tercetus? Macam mana ya tiba-tiba nak cipta lagu kebangsaan? Okey. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu menyanyikan lagu negaraku dengan bersemangat? Baiklah, cikgu rasa pasti kamu dapat jawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Okey. Baiklah, kali ini saja. Terima kasih kerana sudi bersama cikgu. Lebih kurang menit ini untuk belajar sejarah tentang lagu kebangsaan Malaysia. Jangan lupa sebagai tanda sokongan, like channel Cikgu Alias, share dan subscribe. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.